Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayy. Astaghfirullahaladzim alladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu lagi pada usrah wadah mingguan pada malam ni. Alhamdulillah. Malam ni kita sampai pula kepada giliran untuk tafsir Al-Quran. Kita dah pun sampai pada ayat yang ke-36 daripada surah Al-An'am. Jadi saya kira Ustaz Zul dah bersedia kan? Jadi kalau Ustaz Zul dah bersedia, kita teruskanlah kepada Ustaz Zul untuk tafsir Al-Quran surah Al-An'am bermula daripada ayat yang ke-36. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak share tu kah dia punya ayat tak? Dia tenang tak, dia line dia tak stable pula saat-saat ni. Pakai tak pasal nak Duduk jitera ke duduk derang? dah ni duk di Kok Diang. Oh duduk diam, ikut diam patut lain elok. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Suara dengar dengan jelas tak? Jelas. Dengar. Alhamdulillah. Comel. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan, peluang dan ruang yang kita boleh bersama pada malam ini dalam usrah mingguan Wadah Kedah. Dan seperti biasa, insya-Allah minggu ni ana ditaklikanlah untuk berkongsi tafsir dan tadabbur Al-Quran. Dan insya-Allah pada malam ini kita nak sambung surah Al-An'am ayat 36 dan 37. Maknanya malam ni dalam 2 ayat sahaja. Okey. Ayat 36 dan 37 ini menceritakan penolakan Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntutan mereka agar diturunkan ayat. Ayat tu nanti kita akan hurai apa dia ayat tu, mengikut kehendak mereka. Ini kita punya maudhu' ataupun tajuk 2 ayat ni.
Jadi ayat-ayatnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, hanya saja orang-orang yang menyahut seruanmu itu ialah mereka yang mendengar, yakni yang mahu menurut kebenaran. Sedang orang-orang yang mati, Allah bangkitkan mereka semula pada hari kiamat kelak. Kemudian mereka dikembalikan kepadanya untuk menerima balasan. Dan mereka, yakni golongan kafir musyrik, berkata, alangkah eloknya kalau diturunkan kepada Muhammad itu satu mukjizat dari Tuhannya. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui balasan yang akan menimpa mereka kalau mereka enggan beriman. Ini dua ayat yang kita akan kupaskan pada malam ini. Jadi kita tengok pada ayat tafsir yang ke-36. Tafsir yang ke-36 ini kita nak sebut mula-mula sekali iaitu penurunan ayat. Penurunan ayat ini maknanya ayat ini turun selepas peristiwa Hamra al-Asad. Kita mungkin jarang dengar peristiwa Hamra al-Asad. Peristiwa Hamra al-Asad ni adalah sebahagian daripada perang Uhud. Sebahagian daripada perang Uhud. Itu dia kata turun seusai ataupun selepas peristiwa Hamra al-Asad susulan peperangan Uhud. Jadi kisah Hamra al-Asad ini secara ringkasnya dia adalah susulan selepas Nabi balik ke Madinah, selepas perang Uhud selesai, Nabi balik ke Madinah, hati Nabi SAW tidak tenteram. Pasal apa? Nabi fikir mereka ni, geng Quraisy ni, mereka mesti ada rasa tamak dan haloba sebab mereka berjaya menguasai peperangan Uhud walaupun mereka tidak duduk ataupun tinggal ataupun tunggu di medan Uhud tu sehingga habis perang, malah mereka terus pulang. Tetapi baginda Nabi SAW sangat risau, maknanya hati Nabi ni khawatir. Takut mereka ni tak puas hati, mereka akan patah balik. Jadi Nabi pun esok paginya, Nabi terus buat seruan kepada sahabat-sahabat untuk pergi mengikut, maknanya pergi balik ke tempat perang Uhud ni. Kemudian ataupun dalam bahasa lain Nabi ajak sahabat-sahabat untuk menjejaki orang-orang Quraisy yang yang balik daripada perang Uhud. Jadi syarat orang yang nak ikut rombongan ini ataupun nak menerima seruan ini ialah orang-orang yang telah mengikuti peperangan Uhud. Itu syarat dia. Kecuali seorang sahabat yang nama Jabir bin Abdullah, kalau tak silap, yang Nabi terima dia. Dia jumpa Nabi, dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku tanya nak pergi sebab Uhud aku tak boleh pergi kerana ayah aku suruh aku jaga adik-adik perempuan aku. Nabi bagi izin. Ini Jabir, tak silap, Jabir bin Abdullah. Okey. Kemudian dalam peristiwa Hamra al-Asad ini, memang apa yang Nabi duk rasa dalam hati itu betul. Sebab orang Quraisy ni bila daripada dalam perjalanan balik ke Mekah, mereka singgah satu tempat, pakat duk lawang gaduh sama-sama mereka. Kemudian Abu Sufyan
Abu Jahal, tak silap. Bukan. Pimpinan daripada mereka, lupa nama dah. Kemudian menyeru mereka untuk patah balik ke Madinah. Patah balik ke Madinah. Jadi bila patah balik ke Madinah, mereka terimalah walaupun ada yang berbelah bagi patah balik. Cuma dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berjumpa dengan kawan ni berjumpa dengan Rasulullah, ditanya kepada dia, kamu ada nampak tak rombongan Muhammad ataupun kumpulan Muhammad? Dia kata ada nampak. Mereka ni dalam kumpulan yang lebih ramai daripada perang Uhud. Maka mereka pun rasa kecut perut dah. Kemudian mereka hantar seorang wakil untuk, kebetulan wakil ni adalah rombongan kafilah yang balik daripada pedagang. Dihantar kepada Nabi untuk sampaikan bahawa mereka memang nak patah balik. Memang mereka sungguh nak patah balik. Tapi pesan tu Nabi dapat dan Nabi terima, tapi Hamra'ul Asad ini tidak berlaku apa-apa peperangan sebab sekadar orang kata nak bagi takut musuh, supaya nak abang kata Nabi ni dia tidak, Nabi dan sahabat-sahabat ni walaupun menerima satu kejutan dalam peperangan Uhud, tapi mereka tetap waspada walaupun dah balik, keluar pula menjejaki Quraisy. Akhirnya Quraisy tak berani untuk terus marah ke Madinah dan mereka balik. Jadi tak ada peperangan apa. Jadi ayat itu sedikit kisahlah tentang Hamra'ul Asad. Itu sebahagian hampir kebanyakan, sebahagian besar ulama-ulama sejarah dan sirah ini mengatakan peristiwa Hamra'ul Asad ini adalah sebahagian dari peperangan Uhud, sebab dia adalah sambung daripada Uhud, maknanya habis perang, balik, esok tu keluar pula. Keluar pasal apa? Sebab nak ligan balik, nak jejak balik tentera-tentera Quraisy yang balik daripada peperangan Uhud. Dan di sini dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum sangat menarik kepasan dia. Apakah dikira orang Quraisy itu menang ataupun Nabi dan sahabat tu kalah? Hakikatnya tak ada yang menang. Quraisy tak dikira menang. Quraisy tidak dikira menang sebab orang yang menang dia akan tunggu di medan perang sampai habis. Tapi Quraisy tidak menunggu di medan perang sebab depa lari daripada medan walaupun depa berjaya membuat serangan balas balik. Okey, itu berkaitan dengan sedikit gambaran berkaitan dengan Hamra'ul Asad yang merupakan sebahagian daripada peperangan Uhud. Kemudian dikatakan ayat ini turun selepas peristiwa ini. Kemudian bila kita baca tajuk tadi, tuntutan mereka, penolakan Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntutan mereka agar diturunkan ayat. Ayat tu makna apa? Apakah kita bayang ayat ni? Okey, jadi saya nak sebut ayat yang diceritakan dalam ini nanti pada ayat 36, nanti ayat 37 ni kita akan jumpa. Tapi disebutkan siap-siap di sini makna ayat ialah ada dua. Ini kita dah hadam dah ni sebenarnya. Kita selalu jumpa dah. Ayat-ayat ni dia ada dua. Satu namanya maqru'ah, yang dibaca. Yang kita dah baca ni, yang kita baca tadi ni, innama yastajibul ladzi, itu ayat-ayat maqru'ah yang dibaca. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut ayat-ayat Allah ni ada dua. Maksudnya maqru'ah yang dibaca. Kemudian dia ada manzurah. Manzurah ini yang dilihat, yang diperhati, yang dikaji, itu manzurah. Maknanya ayat-ayat manzurah ni adalah alam ini. Ayat-ayat manzurah ini adalah alam. Dan disebut juga ayat-ayat manzurah ini sebagai ayat-ayat madiyah. Ayat-ayat ataupun ayat-ayat Allah yang bersifat benda, kebendaan. Bersifat kebendaan. Jadi bila sebut ayat ataupun ayat-ayat Allah itu ada dua. Satu yang dibaca, macam kita baca Quran, ayat-ayat Allah dalam Quran. Kemudian manzurah yang dilihat, yang dikaji.
ataupun disebut madiyah, ayat-ayat yang ada, ayat-ayat Allah yang bersifat kebendaan yang kita boleh tengok, kita boleh lihat, kita boleh kaji, kita boleh perhati. Okey, itu makna ayat. Yang nanti kita akan jumpa pada ayat yang ke-37. Okey. Okey, kemudian intipati ayat 36 ni. Tuhan nak sebut apa sebenarnya? Kalau kita tengok bacaan ayat itu, kalau kita tengok bacaan ayat ni, kita nak tengok. Okey. Kita tengok tanda bacaan ni, dia kena berhenti. Dia mim ni wajib waqaf ni. Innama yastajibul ladina yasma'un. Berhenti. Wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Jadi membahagi, berhenti di sini sebenarnya dia membahagikan dua golongan. Membahagikan dua golongan. Itu dibaca bila kita baca ayat ni, sebab dia ada mim, ada setengah mushaf, setengah Quran dia tak buah mim, dia buah qaf lam. Tetapi tepatnya adalah mim di sini. Innama yastajibul ladina yasma'un, memang kena berhenti. Kemudian sambung wal mauta yab'athuhumullahu ilaihi yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Okey, balik pada apa yang nak diceritakan dalam ayat yang ke-36 ini ialah dua golongan manusia dalam dakwah. Dua golongan manusia dalam dakwah. Jadi yang pertama dia panggil golongan mustajibah. Mustajibah ni golongan yang terima dakwah. Kemudian yang kedua golongan mu'ridah, maknanya golongan yang menolak dakwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut innama yastajibul ladina yasma'un. Alladzina yasma'un. Hanya saja yang menerima dakwah kamu Muhammad, mereka yang mendengar. Perkataan yasma'un ini menunjukkan kepada panca indera. Panca indera. Allah selalu sebut dalam Quran as-sam'a wal basara wal fuad. As-sam'a wal basara wal afidah. Pendengaran, penglihatan dan afidah, hati. Jadi yasma'un ini adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan yasma'un di sini, ulama-ulama mengatakan menunjukkan ialah orang-orang yang hatinya hidup. Hati yang hidup, yakni hati yang sentiasa bersedia mendengar ayat dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ayat-ayat maqru'ah ataupun ayat-ayat mawdhurah. Kemudian bila kita sambung wal mauta yab'athuhumullah. Ini golongan kedua, golongan mu'ridah, golongan yang menolak dakwah baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala menggunakan perkataan wal mauta. Wal mauta ni siapa dia? Kalau kita tengok terjemah tadi ni, wal mauta ni terjemahan dia adalah sedang orang-orang yang mati. Tu. Al mauta ni orang-orang mati. Siapa dia? Al mauta ni orang-orang mati. Orang-orang mati ni ialah yang mana hatinya telah mati sehingga tidak mampu berfikir dengan waras untuk menerima ayat-ayat Allah, sama ada ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka oleh baginda Nabi SAW ataupun ayat-ayat Allah yang Allah Ta'ala suruh mereka tengok, perhati. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala suruh orang-orang Quraisy ni perhati. Perhati langit, bumi yang terhampar, banyak. Jadi ada dua. Ada dua golongan. Satu golongan yang terima dakwah, satu golongan yang tak terima dakwah. Jadi ada satu perkara yang di bawah ni, kalau kita tengok di bawah tu dia ada sebut tamsilan. Allah Ta'ala menyebut perkataan wal mauta. Wal mauta ini kita sebut dah tadi orang-orang mati. Persoalan dia kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan wal mauta ini dipanggil tamsil. Allah Ta'ala serupakan mereka. Serupakan mereka macam orang mati. Mereka ni seperti orang mati. Siapa mereka? Orang Quraisy yang menolak, tidak menerima dakwah Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi baca kepada mereka ayat-ayat Allah
yang mana ayat-ayat Allah itu dalam bahasa Quraisy yang sangat difahami, boleh faham, tapi mereka tidak mampu untuk memahami ataupun mereka tidak bersedia untuk memahami ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Apatah lagi dalam ayat-ayat Allah yang Nabi bacakan kepada mereka, yang mana ayat-ayat itu menyuruh mereka melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah Ta'ala suruh lihat pada alam. Allah Ta'ala suruh tengok bumi yang terhampar, padang pasir. Allah Ta'ala suruh tengok langit yang terbentang luas. Allah Ta'ala sebut langit. Allah Ta'ala sebut awan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Ada satu tanaman yang Tuhan sebut. Tanaman yang digunakan dalam musafir. Dalam musafir yang mana dia ada 2 jenis pokok. Yang mana pokok ini hanya ada di padang pasir sahaja. Yang mana pokok ini digunakan untuk menyalakan api. Buat unggun api. Ada 2 jenis pokok yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Ayat ujung-ujung tu. Allahu Akbar. Lupa, tapi tak apa. Maknanya itu yang Tuhan suruh. Tuhan sebut apa ayat-ayat Allah yang manzurah ini, yang relate, yang dekat, yang duduk dalam lingkungan mereka. Ini cara Tuhan mengajar manusia supaya berfikir untuk mendapat ataupun mendapat satu ilmu bahawa Tuhan itu ada, Nabi itu benar, Tuhan itu benar. Dengan melihat apa yang ada di sekeliling dia. Tak payah pergi jauh-jauh pun. Tapi malangnya, itu kata orang mati ni dia bukan ada perasaan. Dia tak ada perasaan, dia tak boleh nak fikir apa dah. Jadi Tuhan nampak orang mati. Tapi Tuhan kata wal mauta, orang-orang mati. Ulama-ulama sepakat mengatakan wal mauta ini adalah orang-orang kafir. Tuhan menserupakan mereka, menyamakan mereka, orang-orang yang tidak mahu berfikir, menerima dakwah Allah, menerima dakwah Nabi, menolak agama Allah, tidak bersedia untuk memerhati ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat Allah, maka dikira sebagai al-maut. Al-mauta, orang-orang mati. Bukan mati pasal tak ada roh, tak ada nyawa, tapi mati sebab dia tidak berfungsi sebagai orang yang betul-betul hidup. Jadi dalam ayat ini ulama-ulama mengatakan bila mana Allah Ta'ala kata wal mauta, maknanya nak abang kata manusia ini selagi mana dia hidup, roh dia hidup, hati dia hidup, maka dia adalah orang-orang yang boleh berfikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, boleh menerima ayat-ayat Allah, boleh membaca ayat-ayat Allah, boleh memerhati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia tidak boleh menerima, dia tidak bersedia kat benda tu, perkara-perkara tu, bermakna dia dikira orang-orang mati. Jadi Allah Taala kata orang-orang mati itu Tuhan akan bangkitkan mereka. Orang-orang yang dah sedia mati walaupun dia hidup tapi mati, Tuhan akan membangkitkan mereka. Ayat Allah Ta'ala menyatakan yab'athuhumullah, inilah antara perkara yang sangat-sangat tidak boleh diterima oleh orang-orang Quraisy. Tapi Tuhan ulang banyak kali ayat ba'ath ini. Allah Ta'ala ulang banyak kali ayat ba'ath ni. Sehingga kan Allah Ta'ala nak abang ni, benda ni bukan main-main, benda betul. Hampa yang dah hidup macam orang mati pun, mati semua pun nanti, Tuhan kata dia akan bangkitkan mereka juga. Itu 2 golongan yang ada pada ayat 36. Kemudian dalam ayat 36 ini tadi kita jumpa perkataan yastajibu. Kita sebut golongan mustajibah. Mustajibah ni golongan yang terima. Jadi mustajibah ini dia ambil daripada perkataan istijabah. Dia sama aja, dia ada satu. Apa perbezaan perkataan istijabah dengan ijabah? Dua-dua perkataan ni daripada sumber yang sama aja. Sumber yang sama. Tapi nak abang kata Tuhan ni dia nak letakkan satu-satu perkataan pada ayat-ayat Quran itu adalah perkataan yang tepat penggunaannya pada makna dan maksudnya. Jadi perkataan istijabah, innama yastajibu, itu Allah Ta'ala gunakan untuk orang-orang yang
beriman. Ini adalah memberi makna. Bila sebut istijabah itu, perkataan yastajibu itu adalah maklum balas yang pasti positif. Maknanya menerima dakwah. Bila kita sebut istijabah, maknanya kita terima satu respon kita yang yang memang menerima. Respon kita yang menerima. Itu makna istijabah dalam bahasa Arab. Orang ajak kita tak sikap banyak, terima. Maknanya kita istijabah. Tapi kalau orang ajak kita bagi jawapan juga. Nantilah dulu, tengok, itu ijabah. Bila Nabi ajak mereka, menyeru mereka, Nabi menyeru mereka, okey, golongan yang menerima ni terus, orang beriman tu namanya istijabah. Dia respon dengan dakwah tu dengan cara dia terima. Itu maknanya istijabah. Bila yang golongan kedua, bila Nabi ajak duk 50-50 tolak. Okey. Ini maknanya bila kita mengajak seseorang, kalau seseorang tu tanpa berfikir banyak, dia pun terima, jom. Itu maknanya istijabah. Tapi kalau dia bagi jawapan juga, kita pakai jom kita pergi, dia pun boleh juga Nabi, tapi tu. Hak tu maknanya ijabah. Dia bagi juga jawapan. Dia bagi juga maklum balas, tapi tak pasti. Dia nak terima ke dia tak mau terima. Itu beza. Jadi Tuhan tak menggunakan perkataan ijabah. Tuhan boleh guna innama yujibu. Tapi Tuhan tak guna yujibu. Tuhan sebut innama yastajibu. Mudah aja malam ni bahasa Arab nak faham. Kataan yang sama juga. Kalau kita parti itu, apa yang tambah daripada ijabah kepada istijabah? Sikit je. Ini tambahan dalam bahasa Arab. Ijabah kepada istijabah, apa yang kena tambah? Tambah sinta je. Tambah sinta. Istijabah. Itu je, sikit je. Beza sikit. Tapi makna yang Ustaz Zul, secara umumnya bila tambah sin dengan ta tu dia jadi apa? Secara umumnya. Kalau perkataan-perkataan lain pun nanti. Secara umumnya dia bermakna menuntut. Okay, dia. Menuntut, kita panggil istighfar. Istighfar, astaghfirullahalazim, aku minta ampun, itu tuntut. Astaghfirullahalazim, aku minta maaf. Itu makna asas perkataan yang ada alif sinta itu. Tapi makna lain juga dia bergantung kepada perkataan-perkataan yang digunakan. Kalau istijabah dia bukan bermakna minta terima tak. Tapi istijabah ni memberi makna dia terima, dia respon satu seruan, satu ajakan dengan terima. Dia tak ada dah berbolak-balik. Itu makna istijabah. Jadi dalam ayat Quran bila kita sebut mustajab, maknanya mustajab ni diterima. Bila sebut mustajab tu diterima. Tapi kalau sebut mujib ataupun mujab, itu belum pasti diterima. Itu kena guna dengan baik tu. Jadi kalau kita nak minta sesuatu, kita boleh guna alif sinta itu. Tapi fokus pada ayat kita pada malam ini, perkataan istijabah yang memberi makna yang khusus. Maknanya kita respon ke atas sesuatu seruan ajakan itu dengan terima yang orang kata bersungguh. Allah Ta'ala tak guna perkataan yujibu, tapi Tuhan guna yastajibu. Itu ni. Kemudian di bawah tu kita tulis Allah memilih kata istijabah kerana lebih menepati sifat dan watak orang-orang yang beriman. Okey, ayat 37. Ayat 37 ni ada tiga apa dia panggil? Tiga poin lah. Tiga perkara ayat 37 ni. Kita tengok ayat 37 ni. Okey. Slide bergerak nah. Ya. Slide bergerak nah. Ya, bergerak. Ayat 37 ni kita tengok nah. Allah Taala kata waqalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbi. Dan mereka golongan kafir musyrik berkata, laula, alangkah eloknya kalau diturunkan kepada Muhammad itu satu mukjizat dari Tuhannya. Tengok, perkataan ayah itu diterjemahkan sebagai mukjizat. Bila sebut ayah ni bermakna sesuatu yang menunjukkan kehebatan
kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka diterjemahkan di sini ayah. Maknanya sesuatu yang boleh meyakinkan, satu bukti yang satu perkara yang boleh meyakinkan mereka bahawa itu adalah nabi yang diutuskan oleh Allah. Itu adalah nabi yang mengajak mereka kepada Tuhan yang sebenar. Itu makna ayah. Jadi mukjizat ini adalah ayah manzurah, ayat yang dilihat, yang boleh dilihat, boleh diperhati, boleh ditengok sehingga membawa keyakinan kepada Allah dan Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui balasan yang akan menimpa mereka kalau mereka enggan beriman. Okey, kita patah balik pada slide kita yang terakhir ni. Okey. Di sini ada 3 benda. Pertama, dia kata permintaan. Permintaan ni apa? Bila depa sebut laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Alangkah bagusnya kalau diturunkan kepada Muhammad ini mukjizat. Jadi mukjizat ni maknanya apa? Benda-benda mereka minta kepada Nabi, sesuatu mukjizat, satu benda yang di luar daripada kebiasaan. Contohnya mereka minta kepada Nabi apa dia? Nabi belah bulan. Ya, itu satu mukjizat atau permintaan mereka. Cuma sebagaimana yang kita kongsikan dalam sesi yang lepas, dalam surah yang lepas, mereka ni bila mereka nak minta kepada Nabi untuk buktikan yang Nabi ni betul-betul benar, maka minta Nabi tunjuk mukjizat. Jadi mereka selalu guna ayat Muhammad, kalau kamu nak kami beriman dengan kamu, kamu kena tunjuk yang ni. Kamu kena tunai yang ni. Kamu kena buat yang ni. Okey. Jadi antara, dia banyak sebenarnya antara apa yang mereka minta. Bila mereka minta ni, maknanya mereka seperti kaum-kaum terdahulu. Kaum Nabi Saleh, kaum Ad, kaum Samud, semua macam tu. Watak orang-orang kafir ni macam tu. Bila berhadapan dengan Nabi, watak dia sama. Dia suka minta Nabi-Nabi ni tunjuk satu bukti sebagai bukti yang memang orang tak boleh buat. Untuk meyakinkan mereka supaya beriman dengan apa yang dibawa. Macam itulah juga Quraisy kepada baginda Nabi SAW. Jadi, kalau kita melihat mukjizat-mukjizat yang bersifat ayah manzurah tadi ni, macam berlaku unta, tongkat Nabi Musa, kemudian hidangan, kan? Kemudian apa lagi? Apa nama kulak mata ayak yang kita baca tentang apa nama Bani Israel tu. Kemudian orang-orang Quraisy ni, bagaimana yang anda pernah kongsi dalam surah yang lepas, dalam surah Al-Isra ada disebut detail. Dia minta sejumlah 5 atau 7, tak ingat, 5 kot. Apa dia minta? Yang dia minta Nabi tunjukkan kepada mereka untuk depa. Saja dia nak minta. Dia minta apa? Dia minta tanah Mekah yang jenis lembah tu supaya jadi tanah tanaman yang subur, yang ada sungai, aliran air yang memang menyuburkan. Dia minta macam tu. Kemudian dia minta Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka, Nabi minta supaya dibinakan kepada Nabi ini satu rumah yang daripada emas, solid. Itu satu permintaan yang sangat melampau lah. Kan? Permintaan yang sangat melampau. Hatta mereka pernah minta supaya diturunkan, dijatuhkan kepingan-kepingan langit ke atas mereka. Itu permintaan-permintaan yang sangat melampau. Okey. Tadi kita sebut bahawa permintaan yang pernah dibuat oleh orang Quraisy kepada baginda Nabi SAW ini seperti kaum-kaum terdahulu. Okey? Okey, sekarang ni kita tengok. Kaum-kaum terdahulu ini, apabila mereka minta kepada Nabi, Nabi mereka sesuatu permintaan yang bersifat luar daripada kebiasaan. Orang tak boleh buat. Keluar unta daripada batu. Orang tak boleh buat. Tapi
Kalau umat-umat terdahulu, bila kita baca dalam Quran sendiri pun, bila umat-umat terdahulu minta pada Nabi mereka, Allah Ta'ala tunaikan. Allah Ta'ala tunaikan permintaan mereka tu. Tetapi, dia ada syarat. Syarat dia sangat besar. Ini permintaan mereka untuk mereka melihat sendiri mukjizat yang boleh meyakinkan mereka bahawa Nabi mereka itu benar, apa yang Nabi mereka bawa itu benar sama sekali. Sekiranya mereka menolak, maka bersedialah dengan satu azab Allah yang sangat dahsyat. Okey. Jadi, kenapa umat-umat terdahulu ni dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali umat Nabi Nuh, umat Nabi Yunus, Nabi Yunus alaihissalam. Umat Nabi Yunus tidak dibinasakan. Mereka dibinasakan sampai tak ada kerana mereka minta tunjuk laula nuzila alaihi ayatun min rabbih, mukjizat ni. Bila Tuhan tunjuk unta boleh keluar daripada celah batu, mata air boleh dikeluarkan, makanan hidangan daripada langit, macam-macam Tuhan boleh tunaikan. Tapi bila mereka tidak beriman juga setelah ditunjukkan mukjizat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala mengadab mereka dengan satu adab yang menghancurkan habis kaum ni. Tak ada tunggui, tak ada terah. Kita Kedah ni walaupun Syed Gumi seorang-seorang tetap terah juga. Walaupun Ustaz Apik tinggal lah kan. Kita ada terah kita. Tapi ini tak ada orang langsung. Kaum tu. Tetapi untuk kaum Quraisy ini, mereka sama dari segi jenis minta ni. Sama. Cuma Allah tidak tunaikan. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat belakang tu, Tuhan kata kepada ni, qul, katakanlah wahai Muhammad, innallaha qadirun ala ayyunazzila ayah. Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat yang mereka minta. Tuhan boleh je nak tunaikan, jadikan bumi Mekah yang berlembah itu sebagai tanah pertanian yang sangat subur, yang ada sungai. Tuhan boleh buat. Tuhan boleh tunaikan permintaan yang sangat melampau itu, yang mereka kata Nabi ni ada mukjizat. Okey? Tuhan boleh tunai. Kata Allah. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, walakin aktsarahum la ya'lamun. Tapi mereka tak tahu. Pasal apa? Pasal sekiranya Tuhan tunaikan permintaan tu, salah satulah Tuhan jadikan bumi Mekah tu subur macam bumi pertanian, bukan bumi berlembah dengan ada sungai dan apa semua. Kalau selepas itu diturunkan mukjizat tu, selepas tu tak beriman juga, tak ada dah bangsa Quraisy di atas muka bumi ni. Bukan bangsa Quraisy, bangsa Arab tu pun tak ada dah, sebab Quraisy ni tunggu terah dah. Tak ada dah bangsa Arab Quraisy itu di atas muka bumi, habis semua. Itu yang Tuhan kata tu, walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka ni tak tahu pun balasan yang akan mereka menimpa kalau mereka enggan beriman. Jadi nak abang kata mereka minta macam orang lain tapi Tuhan tak tunaikan. Ini Tuhan nak sebutkan kepada kita bahawa ada perbezaan di antara umat-umat terdahulu dengan umat Nabi SAW. Kalau umat terdahulu, bila minta aja satu ayat sebagai mukjizat itu, kan? Tuhan tunaikan. Bila mereka tidak beriman, maka Tuhan musnahkan mereka. Habis, tak ada apa lah. Habis, selesai. Satu keturunan tu habis. Okey. Tetapi umat Nabi SAW, terutamanya bangsa Quraisy ni, kita tengok, kita perhati, ada mukjizat-mukjizat yang Tuhan tunaikan atas permintaan mereka. Ada. Dan mereka tetap tidak beriman selepas itu.
Jadi kalau kita tengok permintaan untuk ditunjukkan mukjizat ni, kalau kita kategorikan, ada yang Tuhan tunaikan, tunjukkan juga pada mereka, antaranya hak Nabi boleh belah bulan tu. Kemudian dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kan? Tapi mereka tetap tidak beriman. Walaupun mereka tetap tidak beriman, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan azab sebagaimana umat-umat terdahulu. Ini ada kelainan sikit. Bukan kelainan sikit, kelainan banyak. Kan? Okey. Ada satu lagi jenis permintaan yang sangat melampau juga. Tapi Tuhan kata takkan nak tunai semua. Kalau semua diminta dan kita tunaikan, tak beriman juga lepas ni habis. Maknanya Tuhan nak sebut bahawa Tuhan boleh saja tunaikan semua permintaan tu, tapi kalau setelah ditunaikan semua permintaan tu, mereka tetap juga tidak beriman, mereka akan mendapat azab seperti mana kaum terdahulu. Namun, ada juga sebahagian mukjizat yang Tuhan tunaikan atas permintaan mereka, yang mana setelah itu tidak diazabkan. Bukan tidak diazab, ada juga azab-azab kepada mereka, semua azab yang jenis bersifat bukan bersifat memusnahkan habis satu kaum itu, tidak. Kan? Ada banjir yang pernah menimpa kepada kaum Quraisy. Itu benda-benda yang pernah berlaku kepada mereka. Jadi saya kira itulah perkongsian kita pada malam ini, yang bukanlah sempurnanya, tapi mungkin ada kekurangan dan memerlukan pertambahan-pertambahan daripada ahli surah yang lain yang mungkin lebih memahami dan lebih hadam kedua-dua ayat ni. Jadi anak kira sekadar itulah perkongsian anak pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tafsir dan juga tadabbur Al-Quran dari surah Al-An'am ayat 36 hingga 37. Jadi kita buka kepada sebarang perkongsian atau tambahan atau nak tanya apa-apa. Sila.